Ikram Dinsley suruh sembah dia dengan mengatakan, sembahlah aku. Aku, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Dalam dunia ini ada dua orang je yang berani mengatakan perkara itu. Yang pertama, Fir'aun. Yang kedua, Dajjal. Ikram juga mengatakan yang dia percaya kepada Dajjal. Kecuali saya jadi Dajjal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini saya nak share mengenai seorang hamba Allah. Semoga Allah beri hidayah dan petunjuk kepadanya. Dia adalah Ikram Dinsley. Siapa yang tidak kenal Ikram Dinsley? Dia seorang pelakon, penyanyi, model. Dalam video ini saya nak bagi tahu dan kita sedar akan kesan perkara ini kepada remaja dan kepada anak-anak kita. Yang berlaku baru-baru ini adalah sangat-sangat tidak baik dan tidak sepatutnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Okey, oleh kerana korang tak nak selawat ke atas Nabi, oleh itu lebih baik kau selawat. Kau tak perlu selawat, kau buangkan selawat itu. Jangan diamalkan langsung selawat itu, kerana ia tidak memberikan manfaat langsung pada kamu kalian semua. Yang harus kau ratib, yang harus kau zikir, yang harus kau laksanakan hari-hari, kau harus ratibkan. Sembahlah aku, 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 sembahlah aku. Sembahlah aku yang kau seru selama ini, yang kau tergila-gilakan selama ini, yang kau mendoakan kehadiran diri ini untuk berdepan dengan kalian semua. Sembahlah aku, 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 sembahlah aku. Sembahlah aku, 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 sembahlah aku yang kau seru, sembahlah aku yang kau rindu, sembahlah aku. Sahabat semua, bagi ustaz-ustaz dan pihak yang berautoriti, bolehlah bagi nasihat kepada hamba Allah ini, sebab hamba Allah ini tidak hanya buat live di FB dan Instagram juga, tetapi dia buat live di TikTok dengan mengaku sebagai Dajjal. Wahai kekasih-kekasihku, bukankah kalian rindukan aku? Bukankah kalian yang selalu seru namaku?
bunyi jam di dinding rumahku. Sebelum ini, hamba Allah ini pernah menghina Nabi dan memperlekeh zikir, dan ada beberapa ustaz yang menegur. Seorang artis yang bernama Ikram Dirzi yang dikatakan menghina Nabi dengan menyebut nama Nabi itu dengan nama Cik Mat. Apabila saya menonton beberapa rakaman yang telah disalurkan kepada saya, rakaman itu disampaikan oleh artis yang bernama Ikram tadi. Beliau ada menyebut berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya. Jadi bila saya teliti rakaman ini, saya dapati beliau ini banyak bercakap perkara-perkara yang tidak berasas, seolah-olah orang yang tidak ada akal. Tapi saya tidak terkejut kerana orang yang bergelar artis, dia ni memang mahir berlakon. Sama ada dia memang pandai berlakon untuk mencari kemasyhuran ataupun dia memang ada masalah di otak dia. Semoga sentiasa kita berdoa agar Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia. Rakaman artis Ikram tadi yang menghina Nabi dengan menyebut Nabi itu dengan Cik Mat, marilah sama-sama kita merujuk kepada kenyataan ulama. Sebab beberapa rakaman yang saya tengok mana disampaikan oleh beliau sendiri, beliau ada juga menyebut Muhammad itu dengan nama Cik Mat, juga mendakwa guru beliau adalah Maha Allah, ya. Jadi kami melihat semula rakaman ini, kami dapati seolah-olah beliau ini ada beberapa masalah, ya. Dan berkaitan dengan beliau menyebut Nabi Muhammad dengan Cik Mat ni, berdasarkan hukum di sisi Islam dan di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawasanya sesiapa saja yang menghina Nabi ataupun mengecilkan nama Nabi, mengkecilkan, dalam bahasa Arab disebut tasghir, dengan tujuan menghina, maka hukumnya murtad. Dan ini dikategorikan murtad yang bersifat percakapan. Dan di sini ada satu kitab ulama yang lama, iaitu kitab Syarah Sulamut Taufiq, ada menyenaraikan contoh-contoh murtad, pembahagian daripada murtad. Kerana murtad ini, yang seperti yang dijelaskan oleh ulama, murtad ni ada 3. Pertama, murtad perbuatan, seperti dengan sengaja memijak Al-Quran. Murtad kepercayaan dalam hati, seperti dia i'tiqad dalam hati dia Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit. Dan murtad percakapan dengan lidah, seperti dia menghina Allah, menghina Islam dan juga menghina Nabi. Akan baca dia punya kenyataannya. Antara contoh murtad percakapan, katanya di sini, au kazzaba rasulan au naqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi. Antara murtad, contoh murtad percakapan, seperti mendustakan Rasul, tak percaya kepada Rasul, ataupun menghina Rasul, ataupun mentasghirkan, mengkecilkan namanya. Seperti mana nama Nabi kita Muhammad, dia sebut Cik Mat. Kenapa dia perlu disebut Cik Mat? Kenapa tak sebut Muhammad? Sedangkan Muhammad itu nama yang sempurna. Jadi disebut di sini antara perkara yang membatalkan iman, iaitu menghina Nabi, mengkecilkan nama Nabi seperti yang dibuat oleh hamba Allah Ta'ala tadi. Maka orang yang melakukan sedemikian telah terkeluar daripada Islam, wal'iyadzubillah. Jadi di akhir zaman ini banyak manusia yang ingin mencari kemasyhuran ataupun mempunyai masalah di kepala otak dia. Sebab akhir zaman ni zaman yang tak banyak keberkatan. Benda haram dia tibai, benda halal dia ketepikan, ya. Maka dia akan berani mendakwa dengan perkara-perkara yang pelik. Sekarang dia buat lagi. Lalu bagaimana kedudukan orang yang mempersendahkan agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang awam? Sahabat semua, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu persendahkan dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyiksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Surah At-Taubah ayat 65-66. Sahabat semua, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menjauhkan diri dari golongan tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan jauhkanlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula diperdayakan oleh kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat ke-70.
Perbuatan mempersendakan agama merupakan dosa besar, bahkan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka azab yang amat perit. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan, mereka lakukan. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang panas, yang menggelegak, dan azab siksa yang tidak terperit sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Surah Al-An'am ayat ke-70. Sahabat semua, para ulama berbeza pendapat dalam menentukan status murtad bagi mereka yang mengungkapkan ungkapan kufur secara sengaja. Imam Al-Zarkashi mengatakan bahawa sesiapa yang berkata perkataan yang membawa kepada kufur secara sengaja tanpa niat untuk kufur, maka beliau dikira sebagai murtad. Fiqh Syafi'i dan rumusannya, sesiapa yang mengungkap dengan mengatakan perkataan yang kufur secara sengaja atau bermain-main, maka ia telah jatuh kufur. Ia disebutkan oleh Syarah Kanzi Al-Daqaiq. Sahabat semua, apa yang perlu dilakukan setelah melakukan perkara-perkara tersebut? Ramai juga di antara kita yang melakukan perkara tersebut, ia terlepas cakap, tidak sengaja dan sebagainya. Dan para ulama menasihatkan mereka yang melalui situasi begini perlu melafazkan syahadah semula, beristighfar kepada Allah supaya dosa yang dilakukan diampunkan. Ia bertepatan dengan hadis yang memerintahkan kita agar sentiasa memperbaharui keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami memperbaharui imanan kami? Baginda menjawab, perbanyakkan mengucap La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Marilah sahabat semua, kita ambil iktibar dan moga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah jalan yang benar kepada kita dan juga kepada hamba Allah itu. Jadikan ini sebagai pengajaran, dan sesiapa yang berautoriti terus bertindak, dan semoga hamba Allah itu Ikram Nizli, Allah beri hidayah, petunjuk dan istiqamah dalam Islam. Moga Allah beri kebaikan kepada kita juga di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.